Tak perlu memohon, tiada bayaran. OPIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman yang akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang menyertai peraduan Inspirasi Negaraku. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan untuk anda yang belum menyertai, ada masa lagi insya-Allah sehingga 16 Oktober nanti. Berapa langkah yang perlu kita ikuti untuk kita menyertai peraduan Inspirasi Negaraku itu? Antaranya, pertandingan ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Anda follow Instagram IKIM FM dan like dan follow dan share Facebook IKIM FM sebagai syarat penyertaan. Dan cara penyertaan, kongsikan video 1 minit atau kurang kenangan indah anda di tempat-tempat menarik di dalam negara yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Sertakan tanda pagar #IKIM Inspirasi Negaraku pada caption anda. Pastikan akaun media sosial disetkan kepada mode public. Tag seorang rakan anda dan ajak mereka untuk turut serta bersama. Tarikh untuk pemilihan pemenang adalah berdasarkan jumlah like, video dan caption yang kreatif serta penilaian juri. Keputusan pemilihan pemenang adalah muktamad. Alhamdulillah, itulah bukan kita sahaja yang boleh menyertai, boleh juga tag kawan-kawan kita untuk menyertai bersama. Dan kita berjalan juga, jom sama-sama menghayati pengajian ilmu akidah sebentar sahaja lagi. Kita akan bersama yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti dalam rancangan Imanuna Iman Kami. Sebentar sahaja lagi jam 5.15 petang. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, ya Rahman, ya رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia.
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik atau berdiam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Semakin ramai hari ini yang menghadapi isu kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety. Penyakit-penyakit mental ini boleh menyebabkan seseorang sentiasa merasa sedih, takut dan resah. Pelbagai paparan berita yang menunjukkan pertambahan bilangan individu memilih jalan pintas dengan mengambil nyawa sendiri akibat kemurungan. Kemurungan dan kebimbangan boleh berlaku disebabkan masalah peribadi, kesihatan, kewangan, sosial dan banyak lagi. Jika dibiarkan tanpa bantuan dan sokongan, kemurungan boleh menjejaskan pekerjaan, hubungan dan kualiti hidup individu. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam Bengkel Kembara Syifa bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani bersama Dr. Nigros Kiman Abdul Samad. Sertai bengkel webinar Bengkel Kembara Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan. Kita mampu mengurusnya, yang akan diadakan pada 5 Oktober 2021 secara dalam talian. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi urus setiap program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Infuriah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami. Yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM untuk tang ini bersama saya Mona Jasman. Saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, insya-Allah sebentar saja lagi kita masih lagi menjalankan
tugas seperti biasa. Untuk hari ini, Taman Syurga kita insya-Allah bersama rancangan Imanuna. Iman kami akan bersama anda, bersama yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor petang ini akan membincangkan tentang dalil sifat harus bagi para Nabi alaihissalam dan perbahasan sam'iyat. Untuk makluman para pendengar, kitab yang kita gunakan sebagai rujukan kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Syekh Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi. Dan untuk anda para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan juga anda boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan untuk soalan pertanyaan boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Dan para pendengar, untuk waktu ini kita terus sedia untuk perjalanan ilmu akidah yang doktor akan sampaikan sebentar sahaja lagi bersama rancangan Imanuna. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Dalam hijrahmu itu, Allah nantikan bersama, tempuh jalan yang diredhai. Andai rasa diri lemah di perjalanan hijrahmu, sendirian tiada mampu, mohonlah pada Tuhanmu. Hijrah ini memang susah, hijrah ini memang payah, hijrah ini menuju Allah di hujungnya hasanah. Hijrahmu menuju Allah, ia sunnah para nabi, para solihin dan muttaqi, gembara hati menuju ilahi. Andai rasa diri lemah di perjalanan hijrahmu, sendirian
Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Bersama saya Mona Jasman, insya-Allah akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar seperti biasa setiap hari Khamis, insya-Allah kita akan bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk waktu ini alhamdulillah bersama untuk petang ini bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair insya-Allah. Anti bil wahdaki al-yawm. نعم أنا لوحدي اليوم شفيقي إجازة خاصة. إجازة العطلة. نعم alhamdulillah. Syukran jazilan. Terima kasih kepada Doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini, alhamdulillah. Dan para pendengar, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di IKIM Media di YouTube. Dan untuk anda yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan soalan anda, tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk petang ini, insya-Allah doktor akan membincangkan tentang tajuk dalil sifat harus bagi Nabi, para Nabi dan juga perbahasan sam'iyat. Dan untuk waktu ini bersama doktor sebagai mukadimah, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang setia bersama saya di rancangan Imanuna pada petang hari Khamis setiap petang pukul 5 petang. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Aqidatu As-Sughra karangan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang mana kita masuk pada perbahasan dalil sifat harus bagi para Nabi alaihimussalatu wassalam dan juga perbahasan tentang sam'iyat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada di muka surat 55 daripada kitab terjemahan. Akan tapi saya akan terjemahkan dan juga baca daripada teks Arab dan menerjemahkannya secara langsung insya-Allah. Maka kita mulakan. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa amma dalilu jawazil a'radi al-bashariyati alaihim fa musyahadatu wuku'iha bihim. Apa yang maksudnya? Iaitu adapun dalil. Ini dalil harusnya mereka alaihimussalam bersifat dengan sifat manusia atau sifat manusiawi. Ingat yang dimaksud dengan sifat manusiawi seperti bernikah, berkahwin, makan, minum, memiliki anak, pergi ke pasar, bekerja, berusaha, miskin, hidup dalam keadaan susah, dengan ujian, kemiskinan misalnya dan lain-lain. Ini adalah dipanggil dengan al-a'rad al-basyariyah. Termasuk darinya al-maradu, iaitu sakit. Jadi para Nabi itu boleh sakit tuan-tuan. Jadi
kisah baginda Nabi Muhammad SAW sakit, itu memang ada di dalam riwayat-riwayat Rasulullah SAW pernah ditimpa sakit, dan ini sifat harus bagi mereka, dipanggil dengan sifat-sifat manusiawi. Fa musyahadatu ku'iha bihim, iaitu dalil dia apa? Dalil dia musyahadatu ku'iha, apa yang dapat dilihat. Dia itu dapat dilihat ianya berlaku kepada mereka. Jadi kita dapat nampak dan dapat lihat perkara-perkara ini berlaku kepada para Nabi dan Rasul. Maksud dia apa? Iaitu berlaku mereka itu ada sifat-sifat manusiawi tadi. Terjadi bagi mereka sifat-sifat manusiawi. Ini. Maka untuk menjelaskan ini, iaitu maksud dia musyahadatu ahli zamanihim, iaitu buktinya di zaman baginda SAW disaksikan, dilihat dan dikhabarkan secara mutawatir, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW iaitu berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, memiliki anak, kan? Memiliki anak, termasuk Fatimah Az-Zahra. Ini contoh dia. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW juga memiliki pekerjaan, mengembala kambing sebelum ini, kan? Makan, minum seperti manusia, pergi ke pasar, dalam riwayat yang banyak, seperti manusia biasa. Ini adalah dalil dia apa? Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita secara mutawatir ataupun ahad tapi mustafid. Mustafid itu didukung dengan banyaknya riwayat yang lain. Hadis ahad itu apa? Hadis yang meriwayatkan itu, yang menyaksikan itu tidak sampai jumlah yang tidak mungkin terjadi pendustaan. Hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan yang sampai pada derajat jumlahnya yang tidak mungkin terjadi penipuan, sepakat untuk menipu. Misalan dia Nabi Muhammad SAW bernikah, berkahwin, itu semua tahu. Tidak ada yang mengingkarinya. Siapa yang kata tak, Nabi Muhammad tidak pernah menikah kerana nikah itu adalah sifat-sifat manusiawi sedangkan dia Nabi, maka justru dia boleh jatuh dalam keadaan kufur kerana melanggar hadis-hadis yang mutawatir. Ini benda konsep mutawatir. Berarti kita menerima, tuan-tuan dan puan-puan. Kita menerima dan beriman. Dan kerana khabar itu sampai kepada kita, iaitu para Nabi ini bersifat manusiawi. Belum lagi bukan hanya baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi-Nabi yang datang sebelumnya seperti yang disaksikan dalam Al-Quranul Karim. Kan? Kisah Al-Quranul Karim. Di dalam itu banyak menceritakan sifat-sifat yang ada dalalah penunjukan bahawa mereka bersifat dengan sifat manusiawi. Maka beriman bahawa mereka harus bersifat dengan sifat manusiawi ini adalah termasuk wajib bagi umat Islam untuk mengimaninya. Kita bukan seperti sebahagian daripada agama-agama yang lain yang beriman mungkin Nabi itu mesti seperti Tuhan. Dalam erti dia ini have a divinity, sikap ataupun ciri-ciri divinity. Tidak tentu. Kita tidak mengatakan seperti itu. Bahkan mereka adalah manusia. Basyaru, tapi innamal basyaru yuha. Yuha itu yang diberi wahyu. Tapi walaupun bagaimanapun, ingat al-a'rad al-basyariyah. Sifat-sifat manusiawi tadi, syarat dia allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim aliyah. Tidak membawa kepada pengurangan sedikit pun atas derajat mereka yang tinggi. Maratibihim al-aliyah yang telah kita sebutkan. Lalu dikatakan lagi oleh muallif, dalil selain daripada disaksikannya mereka bersifat dengan seperti sifat itu, maka imma li ta'zimi ujurihim, ada juga disebabkan li ta'zimi ajrihim atau ujurihim, iaitu sama ada untuk menggandakan pahala mereka. Kerana tujuannya apa? Untuk menggandakan pahala mereka. Maksudnya
iaitu contohnya ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi lain terkena sakit, diuji dengan sakit. Kan? Nabi sakit misalnya. Kama fi amrani. Ini untuk apa? Kerana untuk li ta'zimi ujurihim, meninggikan, menggandakan pahala mereka, yang insya-Allah kita akan syarah setelah ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini. Para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini para pendengar untuk setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini untuk Destinasi IKIM bersama rancangan Imanuna Iman Kami. Alhamdulillah, dan masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor masih membincangkan tentang tajuk petang ini, para pendengar, dalil sifat harus bagi para Nabi alaihissalam dan perbahasan Sama'iyat. InsyaAllah untuk waktu ini bersama Doktor. Untuk sambungannya silakan Doktor. Jadi imma li ta'zimi ujurihim. Qala mu'allif rahimahullah, jadi beliau mengatakan sama ada untuk mengagungkan, membesarkan, menggandakan atau mengagungkan pahala-pahala mereka. Kerana apa? Seperti apa yang mereka terkena dengan ujian-ujian, balak-balak yang terkena kepada mereka, itu justru sebenarnya mengagungkan derajat mereka. Ini. Jadi bila kita nampak kenapa para Nabi boleh miskin, kenapa para Nabi boleh sakit, sifat manusiawi. Kenapa tujuan dia? Untuk mengagungkan derajat dia. Sebab itu ada daripada nas yang menyatakan
Iaitu yang nyatakan lebih kurang secara kefahamannya asyaddukum balaan, iaitu yang paling tersangat balak di antara kalian semua adalah al-anbiya. Jadi anbiya ni yang paling berat yang terkena ujian. Summal aulia, lalu para wali. Jadi para wali ini setelah Nabi dah tak ada wali dah. Setelah Nabi dah tak ada Nabi dah kan. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang ada para wali. Dan ujian yang menimpa mereka juga berat-berat tuan-tuan. Boleh kita nampak kisah-kisah para awliya'nya. Para sahabat, bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kehidupan mereka seperti apa. Sumal amthalu fal amthal, lalu yang lain yang lebih afdal, contoh-contoh. Jadi manusia-manusia, umat-umat yang lain. Misalannya. Jadi ini menunjukkan keagungan pahala yang mereka dapat daripada terkena sifat-sifat ataupun ujian-ujian yang seperti itu. Aulit tashri'i, atau kerana tashri'. Tashri' ini apa? Iaitu untuk supaya keluarnya produk hukum. Boleh keluarnya syariat lah. Misalannya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terlupa. Kawuku isahwi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupanya baginda Nabi Muhammad SAW fi salati, di dalam salat. Tujuannya apa? Kerana supaya kita sebagai umat tahu apabila ketika solat terlupa, apa yang patut kita buat. Ini. Juga bila terkena suatu keadaan, maka kita tahu apa hukum hakam dia. Kita boleh tahu hukum hakam ketika ini seperti apa. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika terjatuh sakit yang amat di akhir hayatnya, meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menggantinya salat. Ini menunjukkan bahawa jamaah salat itu bukan fardu ain, tapi fardul kifayah. Fardu kifayah. Misalnya, kerana apabila ada uzur orang itu sakit, marad, misalnya sakit adalah sebab untuk dia uzur. Misalnya untuk melakukan sebuah ibadah. Dan lain-lain, ini tashri'. Tashri'. Aulit tasalli anid dunya, iaitu apa? Untuk menunjukkan bersabarnya, biar seorang itu memiliki sifat sabar atau tidak berasa susah dengan apa? Dengan dunia. Benda ni benda yang tidak penting dunia ini. Jangan kita ini condong kepada dunia. Jangan kita ini terbelenggu dengan kenikmatan dunia. Tidak. Tapi apa? Iaitu kita bersabar, menerima, redha. Ini sifat para Nabi. Kita boleh nampak kenapa mereka tidak hidup mewah. Untuk menunjukkan tasalli anid dunia. Baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau Allah SWT mentakdirkan Nabi Muhammad SAW adalah pembesar Quraisy Mekah lalu mendapat wahyu. Ibarat dia macam itulah kan. Maka tentulah mungkin lagi mudah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah termasuk pengembala kambing. Misalnya. Jadi bukan orang yang memiliki seperti pemimpin Quraisy yang ada di Mekah. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga yang terhormat, keluarga yang suci. Tapi jadi contohnya pekerjaan al-awarid atau al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat manusiawi baginda adalah termasuk orang yang hidup susah. Ini tujuan dia itu. Atau tujuan lain litanbihi, iaitu memperingatkan, untuk memperingatkan kepada selain daripada kita lah, kepada umatnya, li khissati qadriha, betapa rendahnya derajat duniawi ini indallahi, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti dunia ini seperti kotoran, seperti tidak patut kita kejar-kejar urusan dunia ni. Sebab itu kita disuruh untuk mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW, kerana dunia ini adalah seperti jifatun qadirah, iaitu seperti kotoran yang jijik, yang tak perlu kita kejar gila-gila, tak perlu kita kejar. Kita kena kejar akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Kisah baginda Nabi Muhammad SAW, apabila lapar, tak ada makanan, apa dilakukan?
Meletakkan batu di perut. Biar tak rasa lapar. Macam tu. Kita zaman sekarang ni tak lapar pun lagi. Tapi dah bising dah satu dunia. Misalnya. Kerana apa? Kerana kita terbelenggu dengan kecintaan duniawi. Ini dia hadirin wal hadirat. Hafizahullah. Lalu disebutkan lagi wa adamir ridahu biha darajazain li anbiya'ihi wa awliyaihi, iaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak meredai dengan dunia ini sebagai darajazain, sebagai tempat balasan li anbiya'ihi, bagi para nabinya dan para awliya'nya, kerana bukan di dunia ni tujuan kita. Siapa yang cari dunia dia dapat dunia. Siapa yang cari akhirat, dia dapat akhirat. Dunia ni 80 tahun dah padam dah. Umur saya 30 lebih. Tak lama lagi dah boleh sampai 40. Berarti kalau umur 80 berarti dah separuh lah. Sekejap je kedip buka. Dah umur dah separuh baya dah. Jadi hidup dunia ni tak lama. Kejap je. So buat apa kita nak gila dengan dunia ni? Ketahuilah dunia ini akan sirna, akan hilang suatu saat. Jadi nak tunjuk bahawa Allah SWT tidak meredai dunia ini, dan Allah menyuruh, menitahkan, memerintahkan untuk kita mengejar perkara yang bersifat yang akhirat sebagai ukhrawi, bi'tibari ahwalihim fiha. Dengan apa? Dengan melihat keadaan ahwalihim fiha di dalam dunia alaihimussalatu wassalam, itu bagaimana mereka juga mengikuti titah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini menjauhi urusan dunia, menjauhi urusan dunia. Ini yang dimaksud, iaitu apa? Kerana kita dapat lihat kenapa mereka juga seperti manusiawi. Kerana mereka memang basyarun, manusia yang diberi wahyu, mengajarkan kepada kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepada kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Setelah selesai penjelasan yang panjang sifat-sifat wajib bagi para rasul dan sifat harus bagi para rasul alaihimussalatu wassalam, maka sekarang kita dah ada iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah ada iman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga iman dengan apa? Iaitu segala apa yang datang bagi para anbiya dan rasulnya. Seperti sifat-sifat tadi. Sidik, amanah, tabligh, dan juga termasuk yang dipanggil dengan sifat harus, iaitu sifat-sifat yang bersifat manusiawi. Sedangkan fatanah, cerdik, itu termasuk daripada dimasukkan dalam sifat tabligh, dan ditambah secara spesifik oleh kitab-kitab yang datang setelah Imam Sanusi rahimahullah, seperti kitab Jauharatul Tauhid dan lain-lain. Maka dari sini, setelah kita ada iman kuat, maka kita tahu baginda Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Dia adalah utusan Allah. Dia membawa mesej daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk kita taati. Betul? Maka ketika ini, apa sahaja yang sampai kepada kita, yang sahih dan sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Maka perkara inilah yang disebut oleh ulama dalam ilmu kalam, dipanggil dengan istilah as-sam'iyat. Ini. Dan insyaAllah kita akan bahas perbahasan sam'iyat setelah ini, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan para pendengar sekali lagi, kita berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Ipoh 102.7 FM. Tips mengurangkan tekanan. Tips mengurangkan
mengurangkan tekanan COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini merupakan satu fenomena pandemik yang merisaukan semua orang. Sudah tentunya, kerisauan ini pula akan mencetuskan reaksi stres atau tekanan. Namun perlu difahami bahawa tekanan atau stres yang dihadapi itu adalah satu reaksi yang normal, sama seperti reaksi stres dan tekanan yang dialami dalam kehidupan seharian. Berikut adalah saranan bagi mengurangkan reaksi tekanan yang dialami dan menjadikannya terkawal. Pertama, bertenang dan akui bahawa musim wabak COVID-19 adalah suatu yang nyata serta mampu memberikan impak yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, bersedialah untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan besar yang tidak dijangka akan berlaku. Kedua, berusahalah untuk membantu diri dan orang tersayang dalam menghindarkan sebarang kemungkinan terkena jangkitan ini dengan melakukan aktiviti pencegahan seperti amalkan kebersihan diri, hadkan pergerakan dan lakukan penjarakan sosial. Ketiga, sebagai seorang Muslim, berdoa dan bertawakal serta berusaha menghindarkan sebarang kemudaratan adalah dituntut dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami Destinasi IKIM untuk waktu ini bersama rancangan Imanuna. Dan bersama rancangan Imanuna, Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia yang masih membincangkan tentang dalil sifat harus bagi para Nabi alaihissalam dan perbahasan sama'iyat. Dan untuk waktu ini ada sambungannya lagi Doktor, selepas kita beriman kepada Nabi dan Rasul, ada sama'iyat yang kita perlu bahaskan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, setelah kita beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan para nabi dan rasul, sifat-sifat wajib dan sifat harus bagi mereka, maka sekarang masuk kepada yang disebut sebagai sam'iyat. Kerana apa? Kerana bila kita beriman Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti iman dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu mesej yang baginda bawa adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti mentaatinya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkarinya mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apabila kita sudah tahu perkara ini, maka yang dibawa oleh baginda kepada kita dalam hal-hal perkara keimanan, maka wajib untuk kita sami'na wa ata'na. Sami'na, kita dengar, wa ata'na, dan kita taat dan terima. Perkara ini dipakai atau dipanggil oleh ulama ahli kalam sebagai perbahasan sam'iyat, iaitu dari perkataan sami'a, sama'an, sama'. Sam'ian tu maksud dia apa? Dengar. Sama'an, dengar. Sami'tu, aku mendengarkan. Aku telah mendengar. Berarti sam'iyat ini perkara yang sampai kepada kita melalui rekod perkhabaran, rekod pendengaran. Maksud dia didengarkan, dibacakan, disampaikan sampai kepada kita. Termasuk daripada iman dengan sam'iyat ini, itu adalah seperti kita beretikad dengan qada dan qadar. Kerana apa? Kerana hadis yang mutawatir jelas menceritakan malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwal iman? Salah satu daripada rukun iman adalah an tu'mina billahi, dan termasuk bil qadari khairi wal qada'i wal qadari
khairihi wa syarrihi minallah. Semua baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bisu'alil qabri, juga seperti soal kubur, wa na'imihi ni'mat kubur, wa azabihi azab kubur. Kerana apa? Ada hadis yang mengkhabarkan perkara tersebut. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW melihat mayat-mayat orang kafir yang mati di perang Badar. Mereka ditanam di sebuah telaga dan lain-lain. Yang mana melihat bagaimana mereka disiksa, mendengarkan jeritan mereka, keluhan mereka. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan tentang azab kubur dan lain-lain. Soal kubur. Ini adanya malaikat Munkar dan Nakir. Okey. Wa bil ba'si, seperti hari kebangkitan. Yang mana nanti ada hari kebangkitan. Sirat, hasyr, sirat tu tintian sirat. Ini dah tak payah pakai akal dah. Kerana apa? Akal tadi nak tetapkan sabitnya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan diutusnya sifat-sifat para nabi dan rasul. Itu kita dah selesai dah. Dah selesai dah. So apabila kita dah beriman dengan baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan kita iman. Masuk akal tak masuk akal, terima. Contoh dia sirat. Jangan rasionalkan, tapi iman adanya sirat. Dan lain-lain. Juga seperti haud, telaga baginda Nabi Muhammad. Wujudnya syafaat uzma bagi Nabi Muhammad SAW. Ini semua dipanggil dengan sam'ayat. Tuan-tuan dan perempuan. Dan beriman dengannya adalah wajib. Imam Sanusi dia tidak mengurai panjang dalam bab sam'iyat di dalam kitab Akidah Sughra ini. Akan tapi Imam Sanusi telah menguraikan panjang sekali. Lebih detail dan lebih lengkap di dalam kitab-kitabnya yang lain. Iaitu seperti apa? Seperti kitab Al-Aqidah Al-Kubra dan lain-lain. Okey, baik. Sekarang insya-Allah kita iktifak dengan hadzal qadar, kita buka Q&A. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk waktu ini, dan ada beberapa soalan yang sampai ke rancangan Imanuna pada petang ini bertanya, Doktor, kenapa atau mengapa ada hadis yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW melakukan perkara makruh seperti minum berdiri dan sebagainya. Bagaimana Doktor? Ini seperti yang disebutkan tadi. Sama ada kerana apa? Kerana ta'zimi ajrihim, untuk mengagungkan pahala mereka, aulit tashri'i, atau untuk tashrih. Maksud untuk tashrih itu apa? Supaya menjadi pensyariatan kepada kita bahawa minum berdiri ini makruh hukumnya, bukan haram. Itu tujuan dia. Nak bagi tahulah minum berdiri itu makruh, tidak sampai haram. Itu dia jelas. Jadi tujuan dia itu bukan kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sengaja minum diri untuk mengajarkan umat dia minum diri, bukan. Itu. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan ada soalan satu lagi bertanya, siapakah sahabat paling utama? Okey, mungkin perbahasan ini adalah perbahasan tentang derajat iaitu hierarki ataupun susunan afdaliyah di kalangan para sahabat. Itu kurang macam itulah. Jadi perbahasan ini setelah kita beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu khalqillah. Dan justru juga para sekalian prophethood, iaitu selain para nabi dan rasul yang telah kita pelajari 25 nabi, nama nabi dan rasul dan lain-lain. Kan kita dah tahu perkara tersebut. Maka setelah itu siapa? Setelah itu di kalangan para manusia lah. Kalau malaikat itu perbahasan lain. Tapi kita bicara di kalangan para manusia, maka mereka adalah dipanggil dengan iaitu Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maka mereka ini yang paling afdal. Setelah itu Mubasyiruna bil Jannah. 6 lagi orang yang totalnya tambah 4 yang tadi menjadi Mubasyiruna bil Jannah.
orang-orang yang telah dikhabar gembirakan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susunan dia. Lepas tu barulah Ahlul Badar. Setelah Ahlul Badar nanti ada dipanggil dengan orang-orang yang menghadiri Bai'atul Ridwan dan lain-lain lah. Ada detail dia. Lepas tu terjadi khilaf. Khilaf tersebut bukan muktamad kerana apa pun kita sepakat bahawa tetap yang disepakati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai afdalu sahabah. Kan? Afdalu sahabah min sa'iri sahabah. Setelah itu Sayyidina Umar. Sedangkan Ali dengan Uthman terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mendahulukan Ali baru Uthman, ada yang mendahulukan Uthman baru Ali. Ini adalah hierarki dia seperti yang telah kita pelajari. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi doktor. Bertanya, ada yang kata Sayyidina Muawiyah munafik atau bahkan fasik dan lain-lain. Mungkin kita nak pencerahan daripada doktor. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perkara yang kita perlu hati-hati. Kerana apa? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat. Sahabat itu apa? Iaitu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hidup di zaman Nabi, melihat Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman di akhir hayat, bukan akhir hayat, maksudnya di akhir hayat baginda, bukan dia, iaitu selepas Fathil Makkah. Gitulah senang. Selepas Fathil Makkah, Sayyidina Muawiyah beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Okey. Dan jangan lupa, bukan hanya berhenti di situ. Dia juga termasuk Katibul Wahyi, penulis wahyu. Maka apa ulama kata? Pergaduhan antara dia dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ulama menyatakan wa awwilit tashajur alladhi warad in khutta fihi wajtanib da al-hasad. Maksud dia apa? Takwilkanlah pergaduhan yang terjadi, yang sampai kepada kita. In khutta fihi, kalau kau tetap nak mempelajari, membaca isu-isu ini, wajtanib da al-hasad, kena menjauhi sifat penyakit hasad. Hasad tu hasad dengki. Kalau boleh ni, nak juga memfasidkan Muawiyah. Kalau boleh ni, nak juga munafikkan Muawiyah. Kita kena tahu bahawa ulama juga mengatakan, iaitu apa? Ketika terjadi perperangan antara perang Siffin, nama dia, antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kita tahu ada beberapa perkara yang belum selesai, iaitu kisah kematian, dibunuhnya Uthman, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Siapa pembunuhnya? Tentulah keluarga daripada Uthman menuntut blood money. Tapi di satu sisi kita tahu bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia tak boleh nak tentukan sebab kan ramai-ramai kan. So yang mana satu? Kan? Kejadian yang ada dekat Malaysia ni pun orang tak boleh nak selesaikan di zaman moden ini. Contoh dia, misalannya. Maka apa yang kita buat, kita takwil. Kita takwil dengan mengatakan bahawa Sayyidina Muawiyah mencari blood money lah. Hak dia, hak keluarga dia. Itu tujuan dia. Pergaduhan dan lain-lain. Kita tahu. Jangan kita terjun di dalamnya. Jadi, ulama juga mengingatkan kepada kita, bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua para sahabat ini adalah orang-orang yang udul, yang adil. Berarti kalau adil, dia juga memiliki sifat iaitu tidak fasik. Kan ibaratkan seperti itu, tidak fasik. Maka kita jangan menuduh macam-macam. Perkara ini perkara urusan hati. Nifaq itu urusan hati. Munafik kan, sifat hati. Kalau kita kata fasik pun, hati dia kita tak tahu. Maka kalaulah kita percaya Sayyidina Muawiyah itu adalah orang yang baik, yang adil, sahabat dan mulia, tapi di sisi Allah dia adalah sebaliknya, dia tidak merugikan kita sama sekali.
Betul? Tidak merugikan kita sama sekali. Kita tersalah judge. Tidak merugikan kita sama sekali. Ini yang ulama pegang pada prinsip tersebut. Akan tapi kalau kita tuduh macam-macam dengan dia fasik lah, dia apalah, dia salah lah, kan? Dia dosa besar lah, dia ini buhot lah, macam-macam. Perkataan-perkataan lidah kotor kita yang kita lemparkan kepada Sayyidina Muawiyah, seumpama dia tidak seperti itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya apa yang patut kita tanggung nanti di akhirat? Ustaz, ada nas Ustaz. Ini yang ulama kata. Jangan masuk, jangan baca dalam-dalam. Kan? Nas tersebut, kalau hadis itu sahih, tapi belum tentu dia itu mutawatir. Kan? Dia mungkin ahad. Sehingga mungkin terdapat penafsiran dan makna-makna yang berbeza. Ini dan lain-lain. Sedangkan dalam hal ini, dia perlu kepada dalil yang qat'i. Maka kita jauhilah sifat-sifat tersebut. Kembalilah kepada ahli sunnah wal jamaah yang sebenar untuk tidak mudah, tidak memfasikkan atau memunafikkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita serahkan urusan itu kepada Allah, kita tawakuf. Ini yang disebut oleh ahli sunnah wal jamaah dalam banyak kitab, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Itulah apa yang kita tak tahu tu, janganlah kita nak masuk ke dalam-dalam kecuali kita dah tanya ahlinya untuk kita nak tahu kebenarannya. Dan untuk waktu ini, Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan, Doktor. InsyaAllah kesimpulan akhir daripada kalam ini, disebabkan dah sebut tentang Muawiyah tadi, kita kena tahu bahawa kita i'tiqad mereka ini berijtihad ketika itu. Berijtihad. Jadi Muawiyah berijtihad, Ali berijtihad. Hanya sahaja kita juga percaya Ali dalam garis kebenaran, Muawiyah tersalah di dalam ijtihadnya. Maka kalau tersalah, kita tahu man ijtahada fa asaba lahu ajrani, man akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad dan dia betul, dia dapat 2 pahala. Dan kalau dia tersalah, maka dia hanya mendapat 1. Ini adalah pilihan yang terbaik yang dipilih oleh Sadatil Asy'ariyah, iaitu majoriti ulama Asy'ariyah. Kalau ada yang lebih-lebih tu, kita tegurlah, tak perlulah seperti itu, insya-Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih banyak-banyak kepada yang bersama Dr. Aiman Al-Akifi. InsyaAllah, Doktor, kita akan jumpa lagi. Jazakallah ana kulla khair, taban Doktor. Minggu hadapan insyaAllah ada siang lagi bersama Doktor, insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar, terima kasih juga kepada anda dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Ipoh 102.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvil Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvil Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvil Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvil Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvil Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvil Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvil Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvil Care sekarang. Wakil dari Marvil Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi,
017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Mavilcare adalah jawapannya. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya.